Baik kelas, Bismillahirrahmanirrahim. As-su'alu tsamin. Yusalli muslimuna fi. Okey kelas. أولاً عين هذه الجملة، أهي جملة فعلية أم اسمية؟ فعلية أم اسمية؟ فعلية أم اسمية؟ فعلية أم اسمية؟ baik عين فعل، عين فعل، عين فاعل. Eh, betul ke juga jawapan kamu tu? Baik, jawab soalan saya. Kenapa yusalli? Kenapa bukan yusalluna? Saya rasa soalan ni salah lah. Berikan saya bukti, boleh? Buka muka surat 2. Baik, okey, saya sudah buka. Terus, apalah saya mau buat? Saya sudah buka ni muka surat 2. Terus, tengok mana? Tengok bawah. Tiada apa-apa di bawah tu. Ada nombor 2 di bawah tu. Oh, atas dia sikit. Okey, tolong saya baca. Tajuk dia. Tajridul fi'li min alamati tathniyati wal jam'i. Hendaklah kosong fi'al itu daripada sebarang alamat musanna atau jama'. Zahaba jumhurul arabi ila annahu. Jumhur Arab bersepakat. Idza usnidal fi'lu ila zahirin musanna au majmu'. Sekiranya fi'il itu isnad dia kepada isim yang zahir, sama ada dia musanna atau majmu', wajib tajriduhu min alamatin. Hendaklah dia digugurkan daripada sebarang alamat tadullu ala tathniyati awil jam'i, yang menunjukkan fi'al itu musanna atau jama'. Sekiranya fi'al itu isnad dia kepada isim yang zahir al-muslimun, hendaklah yusalli itu digugurkan tajrid daripada sebarang alamat yang menunjukkan fi'al itu satu ke dua ke jama' ke. Oh, barulah saya tahu. Bagi tahulah awal-awal. Baik, kelas ayin fa'il. Yusalli ayin fa'il. Al-muslimuna. Kenapa bukan ni al-muslimuna ke? Al-muslimunu ke? Al-muslimuni ke? Ajar dulu saya lupa lah. Oh, bukan yang nanu ni, yang itu berubah. Jadi apa yang berubah? Oh, warnakan waw kelas. Sebab apa? Sebab waw boleh jadi muslimina. Okey, tulislah situ kecil-kecil. Kecil-kecil situ. Al-muslimina. Dia akan majrur atau mansub dengan ya. Okey. Kelas, orang Islam ni semua muslimun ni sembahyang di mana? Fi. Sebelum tu, ikut saya. Min ila an ala fi rubba bekal tawau. Min ila an ala, kita ulang 5 kali sebab huruf jar bab yang kelima kan? Okey, 5 kali. Min ila an ala fi rubba bekal tawau. 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 Ulang sekali lagi 5 kali, tapi kamu sendiri ulang. Saya berehat.
Okey, terima kasih. Bererti dia mestilah berada dalam keadaan majrur. Yang tidak majrur kita buang. 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 Kita buang. Yang tidak majrur kita buang. Yang tidak majrur kita buang. Yang tidak majrur kita buang. Kenapa? Sebab konsep dia ialah hendaklah kalimah itu majrur dengan kasrah. Hendaklah kalimah itu marfu' dengan dhammah. Hendaklah kalimah itu mansub dengan fathah. Hendaklah kalimah itu majzum dengan sukun. Hendaklah kalimah itu majrur dengan kasrah. Hendaklah kalimah itu majrur dengan kasrah. Hendaklah kalimah itu majrur dengan kasrah. Kita ulang kaji soalan 1. Dilarang, 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 dilarang kalimah itu majrur dengan kasrah. Sebaliknya hendaklah dia majrur dengan fathah. Bila sekiranya dia tidak diidhafahkan dengan sesiapa dan sekiranya dia tidak dimasuki oleh alif dan lam. Dia hendaklah majrur dengan fathah sekiranya dia tidak idhafah. Baiklah, soalan yang ke-8. Oh, ada satu lagi clue yang kita mesti belajar, yang kita mesti ulang kaji. Di mana? Di sini. Masabih, 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 masabih. Tidak boleh ditanwinkan. Masabihan, masabihun, masabihin. Kita boleh makan bihun, tapi masabihun tidak boleh. Masabihi atau masabihin tidak boleh dia majrur dengan kasrah. Tidak boleh dia majrur dengan kasrah. Tidak boleh dia majrur dengan kasrah. Apa illah yang menghalang dia daripada majrur dengan kasrah? Illah yang menghalang dia daripada majrur dengan kasrah ialah dia adalah merupakan sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu'. Apa dia sighah yang menunjukkan dia adalah muntahal jumu'? Jamak yang penghabisan. Jamak yang penghabisan. Yang paling habislah tu dia punya jamak tu. Jamak ada jamak muzakkar, ada jamak muannas, ada jamak yang paling tinggi lagi peringkatnya, jamak yang berhabis kata orang ni, jamak muntaha, jamak yang penghabisan. Atas wazan mafa'il dan atas wazan mafa'il. Jadi dua orang ini tidak dibenarkan saraf, tidak dibenarkan akhirnya tanwin dan tidak dibenarkan majrur dia dengan kasrah. Soalan 8. Mafa'il sighah muntahal jumu'. Mafa'il sighah muntahal jumu'. Mafa'il sighah muntahal jumu'.
مفاعل صيغة منتهى الجموع مفاعل صيغة منتهى الجموع مساجد صيغة منتهى الجموع مساجد صيغة منتهى الجموع مساجد صيغة منتهى الجموع مفاعل مساجد مفاعل مساجد مفاعل مساجد. Baik kelas. Yang pertama, dia dilarang majrur dengan kasrah. Dia dilarang majrur dengan kasrah. Dilarang majrur dengan kasrah. Kita mau majrur sebab ada fi di depan. Kita sudah hafal min ila an ala fi. Rubba bekal tawaw. Okay, kita sudah buang yang tidak kasrah. Du dengan da. Tetapi masalah sekarang kita ada peraturan yang lagi satu, iaitu dia haram majrur dengan kasrah. Ini kasrah. Ini pun kasrah. Dia tidak boleh kasrah, tetapi dia mesti majrur dengan fathah. Oh, alamak, jawapan dia inilah. Jawapan dia ba, dia mesti majrur dengan fathah. Jawapan dia ba, dia mesti majrur dengan fathah. Oh, muka surat 75. Kotak yang ketiga, i'rab mamnu' minas sarf. Dia hendaklah yurfa'u bid-dhammah, hendaklah dia marfu' dengan dhammah, hendaklah dia yunsabu bil fathah, hendaklah dia mansub dengan fathah, hendaklah dia yujarru bil fathah, hendaklah dia majrur dengan fathah. Alamak, dia hendaklah majrur dengan fathah dengan syarat dia tidak idhafah kepada sesiapa dan tidak ada di depannya alif lam. Oh, macam mana ni kelas? Orang Islam ni semua sembahyang di masjid. Sepatutnya dia masajidah. Kenapa kita kata dia masajidah? Sebab dia berada di atas wazan mafa'il. Yang namanya mafa'il, dia berada di atas wazan mafa'il dan dia ialah sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu' masuk dalam kategori illah wahidah. Okey? Berarti dia mamnu' minas sarf. Dia tidak boleh majrur dengan kasrah. Dia akan majrur dengan fathah. Jawapan dia ialah masajidah. Tiba-tiba Ustazah bilang jawapan kami semua salah. Kenapa? Sebab masajidah akan majrur dengan fathah sekiranya dia tidak idhafah kepada sesiapa dan sekiranya dia tidak dimasuki oleh alif lam. Sedangkan soalan 8, dia idhafah kepada Kuala Lumpur. Dia idhafah kepada Kuala Lumpur. Berarti dia boleh dimajrurkan. Memang dia majrur, tapi dengan apa? Dengan kasrah. Masjid di Kuala Lumpur. Jawapannya masjid di Kuala Lumpur. Jim ialah jawapan yang tepat. Jim ialah jawapan yang tepat. Jim ialah jawapan yang tepat sebab dia idhafah. Dia idhafah kepada apa? Kepada Kuala Lumpur. Mari kelas kita buka muka surat. Sebelum tu kita ulang al-idhafah 6 kali. 1, 2, al-idhafah, 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 al-idhafah. Muka surat 51. Al-idhafah
kepada masjid dan Kuala Lumpur ini masuk kategori takdir yang mana satu? Al-idhafah. Di sini takdir yang mana satu? Masjid milik Kuala Lumpur ke? Masjid dari Kuala Lumpur ke? Masjid yang terletak di Kuala Lumpur. Sekali lagi, takdir idhafah. Masjid ini milik Kuala Lumpur ke? Masjid ini berasal dari Kuala Lumpur ke? Masjid ini terletak di Kuala Lumpur ke? Takdir kepada idhafah di sini. Tolong tulis ketiga-tiga jenis idhafah ini supaya membantu ingatan kamu. Jangan tulis satu sahaja tapi tulis tiga-tiga. Ya, takdirul idhafah. Pertama tulis takdirul idhafah. Takdirul idhafah. Takdirul idhafah. Adakah masjid ini milik Kuala Lumpur atau adakah masjid ini berasal dari Kuala Lumpur atau adakah masjid ini terletak di Kuala Lumpur? Tulis takdirul idhafah. Satu. Kenapa saya suruh tulis tiga-tiga? Saya takut soalan keluar. Terangkan atau nyatakan takdir-takdir idhafah. Kalau keluar soalan tu dapat sudah jawab. Baik, satu alam. Dua min. Tiga fi. Sebelah lam. Tulislah makna milik. Mim lam kaf milik. Sebelah min. Nombor 2 min. Tulislah jenis. Bahasa Arab dia jinsin. Jim, nun, sin. Nombor 3. Sebelah fi. Tulislah zaraf. Dan pada masa yang sama di muka surat 51. Di kotak nombor 1, tolong tulis milik, mim lam kaf. Di kotak nombor 2, bulatkan jinsan ataupun jenis, boleh tulis jenis. Dan kotak yang ketiga, bulatkan zaraf. Soalan 8, jawapannya masjidi. Dan dia idhafah kepada Kuala Lumpur. Dan takdir idhafah di sini ialah zaraf yang membawa maksud fi. Alhamdulillah.